Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Salam pertemuan dan salam pencerahan untuk teman-teman yang berkesempatan bersama dengan saya. Apa khabar anda semua? Doa saya agar anda sentiasa sihat walafiat. Saudara Mustafa Ilyas, Saudara Shah Ibrahim, begitu juga saudara Pak Nazil Hashim Muhammad. Apa khabar Pak? Moga sihat walafiat. Saudara Zamari LC, Mustafa Ilyas, Syukur Jamir, Waalaikumsalam, alias Rashika, Azrul Jalil, saudara Jumadi Adi daripada Bandar Baru, Sri Alam, Masai, Johor ya, sebab saudara Jumaidi, saudara Awang Husin, anak anda Anggrek Rimba, salam perjuangan. Kuih Seruh, ini dua-dua daripada Pahang tadi ya. Saudara Razak Zainal, saudara Antun dari Tawau, Sabah. Begitu juga dengan Rusinin Kuringot, Razal Yusof. Antun, saya insya-Allah rasanya minggu depan nak ke Sabah rasanya. Saudara Fazil Yub, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Satria Setiawan dari Mengelembu. Begitu juga Muhammad Khairul Kamarudin, saudara Nazri Ali, Munim Ahmad, saudara Yusof Awang dari Tanah Merah, Kelantan. Apa khabar Puan Aida Muhammad Yusof? Begitu juga Puan Marabiah Abdullah, salam perjuangan katanya ya. Saudara Mustafa Hamid, terima kasih. Saudara Syahli Ahmad dari Putrajaya. Dan jangan lupa saudara, like, share juga di Instagram. Apa khabar Emily? Hari ini nampaklah semua, tapi khawatir nanti kalau ada gangguan. Ya, saudara Arifin Abdul Halim, saudara Mak Rozi, Rosli Bidi. Rosli Bidi dia bagian Datuk ke? San Mus Khairul Faiz, Marabiah Abdullah, salam sihat katanya. Alhamdulillah. Acai Bentayan, apa khabar? Yoman Waras, Madam Ike. Begitu ada W Syahrudin, saudara Rosli Rahim di Instagram. Puan Halimah Hashim, apa khabar Puan? Saudara Muhammad Zailan, Hazri, Muhammad Arbi Vigo, Tengku Osman, apa khabarku? Semoga sihat. Pak Uda, apa khabar? Dari Teluk Intan, Perak, saudara Jamaluddin Muhammad, Strawberry, Khairul Faiz, Nilawati, Ainul, apa khabar? Saya cubalah sebut nama tu sebab hari ni nampak semua tak ada gangguan dari segi nama-nama yang muncul. Saudara Awang Yusof, saudara Abang Tony Durian, Madam AK, salam dari Tangkak, Johor ya, Madam K ya. Saudara Lobai Zamri, Sazuddin Mat dan Openg Abdullah Manap. Begitu juga dengan Yaakob Harun, saudara Puan Nur Zaini, Muhammad Tahir, apa khabar? Muhammad Syahrul, Pak Chu, Abu Samah, Radin Razak, Ais, dan teman-teman yang tak sempat saya santuni ya, Puan Hamidah Rashid, saudara Kamal Zaman, saudara Mazlan Khalid, Azhar Tuk Kaya, serta teman-teman. Jangan lupa like and share. Saya akan cubalah sedikit-sedikit ya. Saudara Ramli daripada Keluang, Tuan Haji Ramli dari Keluang, Johor. Saya akan cubalah santuni sikit-sikit bila sambil memberi pencerahan tu ya. Baik saudara, hari ini hari Ahad, kita telah pun usai hari Minggu, hari yang santai. Sepatutnya kita santai hari Minggu, tidak ada apa ini, duduk berehat-berehat bersama keluarga, dan besok dah nak mula kerja saudara. Hari ini 14 Ogos dan hari yang ke-876 virus corona. Saudara Aziz daripada Kepala Batas, Saudara Ismail Junaid, hari yang ke-876 COVID-19 yang menyapa negara kita saudara. Dari laporan yang saya terima awal pagi tadi, Saudara Jamil Idris bersama dengan Rio dari Industri Melaya menghantar kiriman menggambarkan ada peningkatan semalam. Kemarin 3,943, tapi semalam 4,334 jangkitannya. Ada peningkatan ya saudara, menjadikan jumlah terkumpul warga kita yang dijangkiti oleh virus corona adalah 4,732,502 orang saudara. Semalam terdapat 10 kematian. Ini yang tak seronok ni ya. Puan Syarifah Abdul Wahid, Saudara Syam Haji Nawawi Ating, Saudara Hashim Atan, Nur Zain Mokhtar, Saudara Ayub Muda, Sivanathan Kumar. Terima kasih, saya sihat alhamdulillah. Dan dari segi jumlah 10 kematian. Tapi bagaimanapun cuma 4 negeri saja ada peningkatan jangkitannya saudara.
susut di sebelah negeri, sementara Perlis nampak gayanya kekal 13 jangkitan. Lain-lain negeri, Selangor peningkatannya kepada 1,830, sedangkan kemarin 1,035 dan naik pada 1,830 saudara. Wilayah Persekutuan alhamdulillah susut, tapi jumlah jangkitan semalam adalah 829. Sabah juga susut dengan jumlah jangkitan 324 semalam ya. Perak juga alhamdulillah susut kepada 284. Begitu juga di Pulau Pinang 134, Negeri Sembilan susut pada 119, Kedah juga susut pada 101 dan Melaka susut 167. Sementara di negeri di Putrajaya ada peningkatan 104 dan Negeri Sembilan dan di Sarawak Sarawak ini yang saya gusar kerana dah elok 2 angka tiba-tiba melonjak pada 152 jangkitan ya. Saudara Abdullah Cik Mat dari Besut Terengganu, saudara Baru Syah Mat Syah, terima kasih MN Yaakob. Saudara, itulah laporan yang sempat saya berikan setelah saya menerima kiriman daripada sahabat kita saudara Jamil Idris dan saudara Rio dari Universiti Melaya yang tidak jemu-jemu, tak letih menghantar kiriman untuk perkongsian kita bersama saudara. Ini adalah pemberitahuan supaya kita sentiasa berhati-hati. Artinya virus corona masih lagi belum usai, belum lagi dapat diputuskan jaringannya saudara. Baik saudara, kita masuk e-commerce, berniaga, berusaha dalam keadaan ekonomi yang tak menentu ni saudara. Kalau anda punya produk, hubungilah Al-Azhar di talian 011 330 41241. Kalau berhubung dengan Azhar, jangan lupa haruman setangi iaitu kemian Al-Baqur, memang sedap wanginya, aroma wangi satu rumah, dan kalau tak dalam bilik lagilah terasa kita berada seperti di tanah suci Mekah saudara. Begitu juga dengan parfum. Saya pun dah nak habis dah, pesan kat dia, tak tahu lagi boleh dapat tak boleh dapat. Saya menggunakan parfum Amir Al-Qud, memang sedap, baunya segar. Nampaknya hari ni kurang segar kerana minyak wangi dah habis. Saudara. Samping itu jangan lupa gula O saudara. Gula O ini untuk mereka yang nak jaga kesihatan, yang khawatir kalau adanya penyakit kencing manis, sebab gula O adalah tanpa kalori. Andainya anda tak dapat berhubung dengan Al-Azhar, sila hubungi Siti Farehah. Boleh juga untuk mewawarkan produk saudara. Tapi kalau dengan Siti Farehah, jangan lupa dendeng manis Siti Farehah. Sedap saudara. Bagi yang tinggal di Lembah Kelang, buah-buahan yang segar seperti anggur, ceri, grape dan sebagainya, buah-buah tersebut boleh dihantar terus ke rumah anda. Hubungi Syauqi di talian 012 357 5703. Akhirnya, lain tak ada saudara, makanan kegemaran saya iaitu popiah sira Lady Maria ya, saudara anak B, MN Yaakob, saudara Raja Syahriz serta Ibrahim Cik Muda, iaitu makanan kegemaran saya tentulah popiah sira Lady Maria. Harga murah, sedap, rangup, pedas dan manis. Boleh hubungi Nizam di talian 019 435 1203. Harga mampu milik, mampu rasa saudara. Baik saudara, kita masuk segmen naluri kehidupan. Sesungguhnya saudara, bertaubat itu amat sukar jika kita tidak mempunyai ilmu, kita kurang iman dan kurang amal kita. Kerana Imam Al-Ghazali menyatakan, taubat yang dilakukan tanpa adanya pendahuluan akan terasa berat. Sebab itu dalam bertaubat terdapat 3 pendahuluan. Pertama, menyedari bahawa dosa itu amat buruk saudara. Kedua, menyedari dan ingat betapa kerasnya hukuman dan kemurkaan Allah yang tidak mampu manusia hadapinya. Dan yang ketiga, menyedari kelemahan serta kurangnya tenaga kita untuk menghadapi segala balasan daripada Allah atas dosa-dosa, noda-noda yang kita lakukan. Sebab itu, eloklah bertaubat. Kena bayangkanlah saudara, jika sekadar terik panas matahari pun kita tak mampu untuk menghadapinya, ataupun cucuhan mancis yang terbakar, maupun gigitan semut, ataupun dipukul oleh penjahat, semua itu kita rasa sakit. Bagaimana dengan seksa api neraka yang berganda-ganda dahsyatnya saudara. Jadi dengan mengingatkan itu semua, mudahlah untuk kita bertaubat. Sesukar mana pun untuk kita bertaubat saudara, jauh lebih sukar menanggung akibat
jika kita tidak bertaubat. Orang yang bijaksana tentunya sanggup menerima sedikit kesukaran sementara di dunia demi menempuh jalan taubat daripada terpaksa menanggung kesukaran, kesusahan yang kekal di akhirat nanti, saudara. Justru, apalagi yang menghalang kita untuk bertaubat selain melupakan atau untuk kita atau menjadikan kita tidak beriman pada Allah dan hari akhirat. Orang yang sebegini bukan saja tidak mau bertaubat, malah mereka mengejek dan menghina orang yang bertaubat. Sebaliknya, bagi mereka yang yakin pada azab neraka dan kemurkaan Allah, mereka yakin pada kemurkaan Allah, itulah yang mendorongnya untuk melaksanakan taubat nasuha, saudara. Ingat, taubat itu sukar, tapi akibat tidak bertaubat jauh lebih sukar. Ini sekadar untuk jalanan kehidupan kita. Ingat, saudara, kita harus saling ingat mengingati. Ya, saudara Adi Warna, Nur Azila, Yahya, Niza Fikri dan Puan Badariah Yaakob, Mintiah Arifin. Saudara Wilson Stephen, how are you? Saudara Muhammad Arifin, saudara Syam Abdul, saudara Azli Nordin. Countdown? Tak tahulah saya. Sabarlah dulu, saudara. Baik, kita santuni Mutiara Kata. Mutiara Kata, kiriman sahabat kita, Cikgu Hibil. Apa khabar Cikgu Hibil? Selamat bercuti, selamat dalam alam sebagai warga pencen. Beliau dah tidak lagi menjadi guru. Kata Cikgu Hibil, manusia sering terlupa apabila mereka terlalu mengejar dunia, sedangkan mereka perlu menginsafi. Dunia ini sebenarnya adalah tempat hukuman Allah terhadap Nabi Adam alaihissalam dan isterinya. Kadang-kadang kita terlupa, saudara, kita duk kejar dunia, sedangkan dunia ini adalah tempat hukuman. Apabila ayahanda kita, bapa kita, bonda kita, Nabi Allah Adam dan isterinya yang diusir dari syurga tinggal di dunia. Jadi janganlah kejar sangat dunia ini, ya. Saudara Puan Ani Mahani, Kopra Darus, Long Din, saudara Rosli Arifin, Zana Abidin, MD Isa Yasin, Imrina, Zazir Bohari. Jadi sebab itu tulisan dia bercantum. Bila bercantum tu yang saya nak membaca susah sikit, saudara. Minta maaf, saudara. Saudara Muhammad Karya Ahmad, taubat. Kena ingat, jika yang berdosa sama manusia, tak guna taubat pun. Tu yang penting, elakkan dosa sama manusia. Ya, saudara Muhammad Karya Ahmad benar. Kita harus saling ingat mengingati. Bertaubatlah, saudara. Saya kadang-kadang memberi pencerahan pun seriau juga, kadang-kadang terlajak juga. Cuma saya berusaha untuk berbicara dengan bahasa yang semudah dan kalau boleh mengelakkan daripada menghukum ataupun mengutarakan hukuman. Kita ni manusia hanya boleh memikirkan saja, saudara. Jangan kita mendahului segala-galanya. Sedangkan Allah SWT, sedangkan Nabi ampunkan umat, ini kan kita sama kita. Apalah salahnya kita solo ala Nabi, saudara. Sebab itu saya tak suka pada kebencian, saudara. Dan kita harus saling ingat mengingati. Saya sentiasa berpesan kepada pimpinan negara agar janganlah berbelanja wang negara tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis. Lihatlah, dalam waktu PKP dulu, negara berbelanja sebagaimana yang diumumkan. Sejauh mana dibelanjakan atau tidak, saya tak tahu. Tapi mengikut pengumuman waktu era Tan Sri Muhyiddin jadi Perdana Menteri, dia kata gunakan wang dari tabung negara sejumlah 600 bilion untuk ransangan ekonomi. Kita pun tak tahu. Semoga, saya mengharapkan agar tidaklah keseluruhan 600 bilion itu dibelanjakan. Saudara, negara kita ini memanglah rakyat tak kemana-mana, masih makmur, tetapi bimbang. Kerana bila wang tak cukup, macam mana nak belanja subsidi, macam mana nak beli pertukan. Sekarang ni pun dah sunyi, sepi. Ya, mau Perdana Menteri tak lagi mengumumkan bantuan-bantuan khas. Wallahu a'lam bisawab, apakah ada ataupun tak ada. Sedangkan ekonomi masih dalam kemurungan. Saudara, itulah saya sering mengingatkan pimpinan negara agar jangan berbelanja tanpa had, kerana kita bimbang negara akan muflis, saudara. Baik. Tajuk pencerahan kita malam ini, gendang PRU semakin hampir. Ini cerita dia. Sabar, saudara. Sebelum itu, kita santuni pantun Pak Nazil.
Tadi Pak Nazir mengatakan kiriman pada saya, katanya usia dia bukan 70, rupanya sudah pun awal 80-an. Begitulah waktu mengejar kita, Pak Nazir. Tahu-tahu dah usia 80. Saya pun dah warga emas, usia 66 tahun. Supaya kita segera insaf bahawa kita kian menghampiri untuk kembali kepada yang asal. Saudara, bagaimanapun kita santun pantun Pak Nazir. Kata Pak Nazir, terbang burung balik ke sarang, merentas titi ke belukar berduri. Perintah berkurung, banyak negatifnya. Ya saudara, ada yang mati membunuh diri. Itu keadaan, kata Pak Nazir. Perintah berkurung, banyak negatif. Ya saudara, masak berkuah terubuk padi, juga dimasak si udang kara. Amalan rasuah menjadi-jadi, boleh merosak ekonomi negara. Beliau mengingatkan pimpinan, segeralah kita menyelesaikan permasalahan ini. Terima kasih Pak Nazir atas kiriman pantun yang cukup berarti untuk perkongsian kita bersama. Saudara Manpo, Saudara Idris Amin Nordin, Ded Mahathir, Wakleh, Saudara Zaini Ibrahim, Omar Melaka Fatimah. Tax power pada Mito Rabudin. Ya saudara. Baik. Usai pantun, usai narui kehidupan, usai semi pencerahan tentang apa yang berlaku pada negara kita, kita masuk segmen Gedung Ilmu. Sekejap saja saudara. Kerana ini adalah untuk kita menginsafi dan memahami apa yang ditulis ataupun difikirkan oleh tokoh pemikir abad 20-an dahulu, iaitu Allahyarham Zakbar, ataupun nama sebenarnya adalah Zainal Abidin bin Ahmad. Beliau mengkritik dan memberi pandangan kepada warga bangsa kita, khususnya warga bangsa Melayu. Dan setiap titipan itu adalah diterbitkan dalam buku yang berjudul Perangai Bergantung kepada Diri Sendiri, terbitan Dewan Bahasa dan Pustaka, yang dikirimkan kepada saya oleh Tan Sri Johan Jaafar. Menurut Allahyarham Zakbar, kita harus mengakui punca bangsa kita kurang berjaya berbanding dengan mereka yang asal usulnya bukan dari bumi ini adalah disebabkan kekurangan kita sendiri, berbanding mereka yang meletakkan sikap, iaitu percaya pada diri sendiri serta kuat bergantung pada kemampuan juga ikhtiar diri mereka sendiri. Kita tidak meletakkan sebegitu. Kita tidak boleh mengatakan kesemua bangsa kita memiliki sikap kebergantungan pada orang lain. Benar, bukan semua, tapi sebahagian besarnya. Masih juga ada kalangan mereka yang berjiwa besar, meletakkan harga diri di tahap sebegitu mulia untuk tidak berada pada kedudukan meminta-minta. Mereka inilah yang dapat kita lihat membina kejayaan demi kejayaan serta membina kekayaan. Tetapi malangnya kerana sikap sebahagian daripada warga bangsa kita seperti ketam dalam baldi saudara, yang akan menarik kaumnya untuk tidak terlepas dari baldi ataupun bekas kurungan. Akhirnya wujudlah pelbagai fitnah serta tindakan yang berpunca daripada hasad dan dengki. Sebab itu orang kata orang Melayu ni pakar PhD, pakar hasad dengki. Oleh itu kata almarhum Pak Zakbar, sudah sampai masanya warga bangsa Melayu menghayati bidalan, hendak seribu daya, tak hendak seribu dalih, yang tidak membelenggu diri kita menjadi orang yang banyak memberi alasan. Kita mesti berubah, harus berubah sikap dengan memegang teguh bidalan. Di mana ada kemahuan, di situ ada kejayaan, untuk membolehkan kita terus berusaha dengan menggunakan akal fikir dan tenaga kita sendiri. Itu kata Allahyarham Pak Zakbar. Kita sambung malam besok ya, Saudara Abibah binti Jonet, Saudara Zainal Abidin Mat Dali, Saudara Iman Safrul, Saudara Tok Putih. Dia kata 600 bilion tu suruh bawa bantal. Tak tahu, jangan kita menuduh, tak baik saudara. Saya walaupun benda tu diumumkan dan kita menanti, dan parlimen pun tidak membincangkan persoalan tersebut. Jadi kita tunggulah, jangan kita menuduh. Saya walaupun beliau beraliran parti, memimpin parti yang tidak sealiran dengan parti kita, tapi jangan kita menuduh saudara. Kita harus berlapang dada saudara. Bagaimanapun saudara, saya harus memberi peringatan kepada mereka yang menyunting live saya ini serta dimasukkan dalam live
channel di mana-mana pun, maka anda harus bertanggungjawab atas setiap suntingan yang anda lakukan. Begitu juga kiriman ataupun sorotan yang anda lakukan dalam live saya ini, semua itu menjadi tanggungjawab anda. Saya tidak bertanggungjawab kerana saya tak mampu untuk memantau ke semua komen ataupun suntingan. Ingat, ini adalah pencerahan politik yang bermatlamatkan sekadar memberi informasi agar warga kita tidak boleh diperlakukan sembarangan oleh mereka yang mencaturkan urusan politik. Prinsip kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Kalau saudara tak bersetuju, hantar kekiriman supaya kita boleh berbincang. Saudara, tak salah nak berbincang, asalkan gunakanlah bahasa yang harmonis, kerana kita adalah warga cinta damai, saudara. Ingat itu, saudara. Hari ini, saudara, siang awal pagi tadi, cuaca di sekitar kawasan rumah saya ini panas. Tiba-tiba petang, lewat senja, kilat sabung menyabung, namun hujan hanya sekadar bertitik-titik. Artinya masih panas membara. Saya tak tahulah di tempat saudara macam mana sebelah petang. Tapi di kawasan sekitaran tempat saya tinggal ini, mendung. Tapi mendung yang tidak ada hujan. Sebab itu, sesuailah bidalan mengatakan, jangan mendengar guruh di langit, janganlah air di tempayan dibuangkan. Secara as a service, ringan-ringan kaklah, duhai kawan-kawan, katanya, share, ya share, subscribe, like, dan jangan lupa subscribe di Instagram, ya, secara Abu Marshall, Zul Marshall, Mariam Putih, secara MH Darwin, saudara. Baik, saudara. Itu tentang kedudukan cuaca. Cuma saya dapat kiriman. Perkara ini telah berlaku katanya sebulan dulu. Tapi bagaimanapun ia tular dalam media sosial yang menyentuh perasaan saya. Apabila seorang ayah, saudara, terpaksa mengendong jenazah bayinya untuk pulang ke rumah mereka dengan berjalan kaki lebih 1 jam. Kejadian ini berlaku di kampung Samparita Tengah di kota Marudu. Dan keluarga ini merupakan keluarga yang kurang berkemampuan. Sedih, saudara. Bagaimanapun, apabila anaknya meninggal dunia, maka Persatuan Amal turut memberi bantuan untuk menyediakan kofin ataupun keranda. Saya tak tahu sama ada dia Islam ataupun bukan Islam. Tapi bagi saya, sebagai insaniah, sama warga bangsa kita adalah warga cinta damai. Kalau ini berlaku, amat menyedihkan. Van jenazah pun tidak dapat melalui jalan yang sangat teruk. Jadi waris atau bapa kepada anak tersebut, yang telah pun kembali ke rahmatullah, tidak dapat melalui jalan yang sangat teruk. Dia terpaksalah berjalan kaki, membawa jenazahnya, memikul ini keranda sejauh 1 jam perjalanannya untuk sampai ke rumah mereka. Bayi berusia 5 bulan itu meninggal dunia di Hospital Queen 2 di kota Kinabalu, dibawa menggunakan van jenazah percuma daripada Persatuan Amal dan Jariah Sabah. Jadi kejadian ini kabarnya berlaku sebulan 2 lalu, namun ia baru dikongsikan dalam Sabah Info oleh Tuan Masrul yang menceritakan pengalamannya membawa keluarga tersebut dengan van jenazah. Dia takziah untuk kedua ibu bapa tersebut, tapi saya sedih. Masih lagi berlaku pada warga bangsa kita, pada rakyat kita. Di Sabah tu memanglah, saudara, penghubung jalan atau prasarana masih teruk lagi. Sebab itu dulu saya pernah berbual dengan mantan pemimpin di Sabah. Lupa dah nama dia. Dia kata untuk keluar dari kawasan dia dulu tu sampai 2 hari, 3 hari jalan kaki. Kita mengharapkan dan mencapai kemerdekaan, kita membangunkan negara kita sendiri, sepatutnya ini diutamakan. Pertama sekali, jalan raya. Kedua, bekalan api elektrik. Ketiga, air. Jadi sedihlah kita tengok rumah-rumah masih lagi ada tong-tong biru yang mereka gunakan untuk menadah air hujan sebagai air minuman, sebagai air nak mandi-manda dan memasak. Kenapa begitu jadinya? Saya harap agar pimpinan di Sabah harus memikirkan. Dan terakhir sekali tentang internet. Banyak juga kawasan-kawasan di Sabah dan Sarawak yang terputus hubungan internet. Dunia tanpa sempadan. Dunia sudah maju. Janganlah rakyat kita masih terperosok dalam suasana yang tidak menentu begitu, saudara. Saya harap agar pimpinan di Sabah dapat memikirkan secara serius. Jangan memikirkan soal jawatan saja, saudara. Dan saya melihat kenyataan bahawa pihak polis rupanya telah pun membuka kertas siasatan. Ini berhubung dengan dakwaan yang dibuat oleh Raja Petra
melalui live-nya katanya bahawa yang berkait dengan kes serbuan One Malaysia Development di kediaman milik bekas Perdana Menteri Datuk Seri Najib. Jadi menurut Ketua Polis Daerah Dang Wangi, ACP Nur Delhan Yahya, katanya pihaknya ada menerima laporan polis jam 3.02 petang semalam yang membabitkan kenyataan yang dimuat naik di sebuah portal berita serta di laman YouTube. Jadi oleh itu, kertas siasatan dibuka mengikut Seksyen 500 Kanon Keseksaan dan Seksyen 233 Akta Komunikasi dan Multimedia 1998 serta akan dirujuk kepada Timbalan Pendawa Raya untuk tindakan selanjutnya apabila siasatan selesai. Sebab itu saya kata berhati-hati saudara. Jangan kita menularkan kenyataan yang tak sepatutnya. Apa-apa pun kita berlapang dada, apa saja kejadian, biarlah kita mempunyai pihak polis yang boleh menyiasat. Jadi kerana media melaporkan bahawa bekas pengarah Jabatan Siasatan Jenayah Komersial Bukit Aman, Datuk Seri Amar Singh Ishar Singh, dia menafikan dakwaan tersebut. Yang ada menuduh kata teman wanitanya ambil duit sebagainya. Saya tak mau memperbesarkan persoalan tersebut, tapi bila polis telah pun membuka kertas siasatan, biarlah pihak polis menentukan segalanya. Saudara Zamri Ibrahim, Saudara Muzahar Abdullah, Saudara Rosli Yunus dan Rosli Ibrahim. Terima kasih saudara. Hari ini macam mana biasa, sebagaimana yang mereka katakan bahawa akan menganjurkan unjuk rasa. Biasalah saudara, tempat unjuk rasa ni saya katakan di hadapan Sogo. Akhirnya saya mengatakan Jalan Tengku Rahman di hadapan shopping kompleks Sogo sudah pun menjadi tempat untuk unjuk rasa, bukan di dataran mereka saudara. Dan saya lihat yang menganjurkan unjuk rasa tersebut kebanyakannya adalah mereka yang menganggotai parti politik muda, sebab dia pakai t-shirt hitam tulis itu muda, dan tak ramai mana pun. Cuma yang saya melihat apa yang diagiukan ataupun yang dihujahkan seperti Syed Saddiq, kerana dia kata dia menuntut kenapa tiada pendakwaan ataupun janganlah ada cover up ataupun melindungi sesiapa yang terlibat. Kita dah katakan bahawa ini SPRM telah pun membuka kertas siasatan. Biarlah yang tak sabar-sabar, yang perlu ada unjuk rasa, buat apa? Saya melihat bahawa itu adalah elemen politik saudara. Jadi persoalannya tentang kelewatan, dan juga kalau dia kata wang 6 bilion itu hilang, itu tak betul. Sebab barang-barangnya ada dan sebagainya. Biarlah pihak berkuasa menyiasat. Jangan kita campur tangan benda begitu. Kerana SPRM tengah siasat. Jadi malahan saya dengar pula mereka menjerit, tangkap Hishamuddin. Pula dah. Kenapa menjurus atas kesilapan orang ataupun menuduh? Saya tak pernah menuduh. Kita biarkan siasatan dibuka. Saudara, ini yang kita harapkan. Asyik-asyik lain mereka bercakap demi rakyat. Kemudian buat unjuk rasa demi rakyat. Yang bagaimana? Itu masalahnya. Rakyat tengah kelaparan, rakyat semakin kurang, poket semakin nipis. Sepatutnya diutarakan persoalan harga barang dan sebagainya. Isu kapal ni apa ceritanya pun. Benda dah berlalu dan masih lagi sedang dalam pembinaan. Semalam pun kita lihat ramai para wartawan dibawa untuk melihat ada ke tak ada kapal sebut. Dah tengok ada, dah pusing cerita pula macam-macam. Lain tak ada untuk mempolitikkan suasana, nak mengatakan bahawa apa yang mereka lontarkan itu benar. Ini yang katakan kadang-kadang menegakkan benang basah. Saya ucapkan tahniah kepada Saudara Syam Jalil. Akhirnya Saudara Syam Jalil memberi jawapan. Ya, dia kata bahawa timbalan Presiden PKR Rafizi Ramli akhirnya menjadi bahan lawak kerana kesilapannya mentafsir istilah Fire Control System FCS sebagai sistem kawalan api. Saya ketawa juga bila dengar. Itulah saya ucapkan tahniah pada Saudara Syam Jalil yang menampilkan fakta. Kita nak jawab dia dengan fakta. Kerana katanya kesilapan itu berlaku apabila Rafizi membuat kenyataan berhubung dengan kapal tempur pesisir FCS pada 11 Ogos. Ahli Majlis Kerja Tinggi UMNO Syam Jalil berkata FCS sebenarnya merujuk kepada sistem kawalan senjata, bukan sistem kawalan api. Bukan macam apa ini alat bomba nak mengawal kebakaran. Tidak.
Sebab itu saya katakan, jangan kita banyak bercakap soal-soal begini kerana ia menyentuh soal jenis senjata apa yang kita gunakan. Saya dengar kenyataan Syam tadi, saya kata memanglah baik untuk memberi penjelasan supaya mereka yang membuat tomahan, yang mengatakan berhubung isu kapal itu, berhentilah bercakap benda yang tak betul. Biar benda itu jelas sejelas-jelasnya. Persoalan guna wang 6 bilion. Okey, kita setuju. Tapi dah tunjuk barang-barang itu. Biar SPRM dan pihak-pihak berkuasa menyiasat sejauh mana wang itu dibelanjakan. Jangan kita tiba-tiba macam itulah. Bila fire control system dikatakan sebagai sistem kawalan api. Sedangkan itu adalah sebenarnya alat ataupun sistem kawalan senjata. Jangan kita sebut lebih-lebih. Ini kita mendedahkan tentang kedudukan, kemampuan pasukan tentera kita. Saya tak mau cakap lebih lagi. Banyaklah cerita benda begitu. Bila kata beli 6 bilion, tentulah alat-alat senjata ini bukan murah. Mungkin kerana lewat siap, mungkin benda itu tergendala. Tapi kita biarlah pihak pasukan angkatan tentera, saudara. Jangan kita menghebah-hebahkan dekat orang. Kata saudara Syam Jalil, dia kata even walaupun di Amerika pun mereka tidak mendedahkan apa yang dimiliki oleh kapal mereka ataupun pesawat mereka. Ketumbukan tentera kita, negara jiran kita pun tak mendedahkan. Jangan hanya kerana kita nak jadikan itu sebagai isu politik, maka kita mendedahkan segala-galanya. Hanya kerana politik, akhirnya kita bogel segala-galanya. Nampak kekuatan tenaga lelaki kita banyak mana, kat mana parutnya, kat mana kurapnya, buat apa? Kita ada pihak berkuasa. Cuma kita katakan, pertama, kita harus menzahirkan kekesalan bahawa projek ini lewat, disiapkan. Satu. Yang kedua, harganya 9 bilion. Minta supaya pihak berkuasa menyiasat sejauh mana wang tersebut benar-benar digunakan untuk pembelian kapal dan senjata. Sudah. Tak payah nak dikorek sana, dikorek sini. Ini akhirnya, saudara, segala-galanya terdedah. Saya tak bersetuju. Memang, kalau ada kebejatan, saya tidak akan melindungi. Kita tidak harus melindungi sesiapa pun. Jangan ada mana-mana pihak mau melindungi sesiapa pun. Dan jangan pula kita saling tuduh-menuduh sama kita. Tak baik, saudara. Itu keadaannya, saudara. Ya? Jadi sebab itu, macam besok. Contohnya besok, kes SRC akan dibicarakan di Mahkamah Persekutuan. Jangan pula kita mendahului mahkamah. Kita dengar apa yang akan didebatkan, apa yang akan diutarakan oleh Barisan Peguam Datuk Seri Najib. Jangan terus saya tengok dalam culipan, tiba-tiba, pasti masuk penjara, pasti ke Sungai Buloh. Kenapa begitu sikap kita? Kenapa tidak kita tunggu dulu keputusan mahkamah? Kalau mahkamah memutuskan, okeylah. Bersalah, bersalahlah. Kalau tak bersalah, tak bersalahlah. Jangan sebelum itu kita mendahului. Siapa kita nak menghukum orang? Saya haraplah benda ini, warga kita, warga bangsa kita, warga cinta damai. Tak seharusnya kita bersikap sedemikian. Saya bukan nak membela sesiapa. Saya mahu supaya setiap satu isu itu kita tangani, kita bicarakan sebenarnya. Saudara, engku muda dia kata Raja Fitnah jadi ahli lawak pengelip ulara. Ini yang saya tak suka dengar. Dan saya haraplah supaya sama ada daripada pembangkang ke, daripada UMNO ke, begitu juga kalau kita daripada parti UMNO nak menjawab secara fakta. Bukan kita blame, ada ni Rafizi ni kaki pengasih, tak payah. Rakyat dapat tahu, tapi menjawab secara fakta macam mana apa yang dilontarkan oleh saudara Syam Jalil. Itu caranya nak berpolitik. Politik yang matang. Hari ini kita sudah pun memasuki era politik matang. Tidak lagi macam dulu-dulu. Kita menggunakan isu politik, isu rasis, isu agama. Memang saya dah bercakap berkali-kali. Dulu saya kata, the opium dalam politik ni, saudara, dalam kajian saya, waktu saya belajar international politik tu, dalam politik ini kecanduan dalam berpolitik adalah dua. Pertama, isu racial ataupun isu rasis bangsa. Bagi mereka ataupun mana-mana negara yang mempunyai bangsa ataupun kulit warna yang berbeza-beza, isu rasis adalah kecanduan, opium yang dianggap macam candu untuk berpolitik. Dan mereka menggunakan isu ini untuk menjadi juara. Ataupun yang kedua adalah isu agama. Religion is another issues to be the opium ataupun menjadi kecanduan. Jadi mereka menggunakan agama untuk
meningkat dalam persada politik. Ini yang tak betul. Berpolitiklah secara matang. Hari ini ribuan empat buah parti politik ribuan anggota wanita, anggota pergerakan wanita MCA, pergerakan wanita MIC, PBRS dan UMNO. Mereka berkumpul hari ini melaksanakan Convention Wanita Barisan Nasional di Putra World Trade Center PWTC yang dirasmikan oleh Datuk Seri Zaid Hamidi selaku Presiden Parti. Dan sekarang ni saya melihat kenyataan daripada pendapatan saya tadi keseluruhan. Ini soal Barisan Nasional dah bersedia, UMNO dah bersedia, ini dan sebagainya. Itu semua bagi saya adalah lontaran politik. Tapi yang saya nak pick up, yang saya nak lihat dan saya nak bicarakan malam ini adalah tentang kenyataan daripada Yang Amat Berhormat Perdana Menteri. Bila beliau mengatakan bahawa Parlimen akan dibubarkan selepas kajian sikap menunjukkan pengundi akan menyokong Barisan Nasional. Saya menung dan saya amat terpempan. Kerana ini bukan kenyataan daripada seorang statesman. Datuk Seri Ismail Sabri, saya kata anda hit beyond the belt. Kerana tak sepatutnya begitu. Nanti orang kata, memanglah pemimpin UMNO ni bila nak pilihan raya dia selalu alih tianggul. Kerana nak tetapkan waktunya UMNO boleh menang, baru nak buat pilihan raya. Tak sepatutnya disiarkan kenyataan sebegitu. Fikirlah cara lain. Kalau nak tangguh pun tangguhlah. Kalau nak teruskanlah. Tapi bukan dengan mengatakan saya akan membubarkan Parlimen. Who are you untuk membubarkan Parlimen? Yang boleh membubarkan Parlimen Agong. Satu hal. Yang kedua, apabila wanita memberi laporan tentang menunjukkan sikap pengundi dan Barisan Nasional boleh menang. Kenapa diterjemahkan dalam hati kita? Sebagai seorang statesman ataupun negarawan, dia tak boleh menzahirkan apa yang dalam hati. Ini yang saya kata kadang-kadang teman-teman di sekeliling Yang Amat Perdana Menteri jarang ataupun kurang memberi perhatian dalam soal-soal untuk mengungkapkan kenyataan-kenyataan ini. Saya bukan marah, tidak. Saya memberi pandangan saya. Berdalihlah macam mana pun tak ada masalah. Tapi jangan mengatakan Parlimen akan dibubarkan apabila saya merasakan Barisan Nasional boleh menang. Ini satu kenyataan yang tidak baik, saya. Ini tidak betul. Ini satu kenyataan daripada seorang statesman yang orang lihat dan diketawakanlah. Dunia akan mentertawakan. The Prime Minister of Malaysia say he will call the general election when he is confident of winning the election. Tak malu kita. Sekarang ni dunia tanpa sempadan. Saya memberi pandangan mengkritik benda begini. Tapi kadang-kadang bila saya kritik, orang mengatakan bahawa saya ini emosi. Saya tidak emosi. Memang kita tahu beliau sebagai naib Presiden UMNO. Orang semua tahu. Dia datang dari parti UMNO. Tetapi bukan parti UMNO itu yang memimpin. Bagaimana besok nak buat mengadakan mesyuarat dengan PAS, dengan parti PBM, ataupun nak berhadapan dengan teman-teman yang dia menandatangani perjanjian MOU dengan Keadilan, dengan DAP, dengan Amanah. Akhirnya bila jumpa, sudahlah. You cuma berani bubarkan Parlimen bila yakin boleh menang. Akhirnya begitu keadaan. Saya bukan apa, saya tak mau cakap lebih, saudara. Sebab itu saya agak bersetuju dengan kenyataan Yang Berhormat Datuk Seri Presiden UMNO. Dia jelas, dia kata padanya dia yakin bahawa Parlimen akan dibubarkan dalam waktu yang terdekat. Seperti begitulah. Sama nak tarikh tak payah sebut lah, sebab tarikh mengumumkan semua itu atas kuasa Duli Yang Maha Pertuan Agong. Apa salahnya? Saya hanya akan membubarkan apabila dipersetujui oleh Agong. Habis. Tak payah. Setelah saya yakin kita boleh menang, maka saya akan bubarkan. Itu direkodkan, itu dipaparkan dalam media. Saya harap Yang Amat Perdana Menteri berfikir. Jangan ikut sangat pandangan orang keliling kelalang ni. Akhirnya boleh membawa musibah pada diri kita sendiri. Presiden UMNO dia kata banyak indikator. Dia yakin sebab dari segi apa yang dia lihat, banyak indikatornya menunjukkan bahawa PRU yang ke-15 akan diadakan tahun ini. Bukan tahun depan katanya. Bila dia tak cakap? Itu caranya saja. Jadi dia merasakan kesiapsiagaan. Kesiapsiagaan jentera Barisan Nasional di seluruh peringkat sudah pun dimulakan. Dan Perdana Menteri Datuk Seri Ismail Sabri juga telah mengingatkan agar jentera untuk lakukan persiapan menyeluruh.
Kan kenyataan itu baik. Tidak mengatakan kita yakin kita menang. Jadi menurut Datuk Seri Zahid, dia kata kita merasakan bahawa tahun depan itu tak berapa sesuai. Dia tak kata tak sesuai. Pandangannya dia kata tak berapa sesuai, memandangkan banyak masalah tentang kebejahatan ekonomi dunia. Jadi selepas beliau merasmikan majlis penutupan Konvensyen Wanita Barisan Nasional, Datuk Seri Zahid mengatakan bahawa Barisan Nasional perlu berusaha untuk kembali menjadi parti dominan. Walaupun ketika ini kita merupakan sebuah parti yang underdog, ataupun pilihan yang diserang daripada pelbagai sudut. Itu cara dia. Sebab tu Datuk Zahid kata kita bermain sekarang ni sebagai the underdog. Kerana landasannya berdasarkan pada prestasi Pilihan Raya yang 14 dulu kita kalah. Kerana itu kita mesti tingkatkan usaha supaya hasil yang diperolehi oleh lebih daripada PRU yang lalu. Jadi dia kata satu benda yang malak lah kalau ditangguhkan lagi. Sebab lagi kita tangguhkan, banyak serangan lagi mengizinkan parti kita ini diserang oleh orang. Itu saja. Beliau tak ada mengatakan mesti adakan tahun ini. Tidak. Itu bicara statement. Saya haraplah. Sebab kerana sekarang ni saudara, UMNO memanglah dah siap siaga. Kita menanti. Bila-bila masa saja nak diumumkan pilihan raya, UMNO dah bersedia. Ini menurut bacaan Presiden UMNO. Tapi semakin dilengahkan atau ditangguhkan, jadi pastilah musuh politik UMNO dan Barisan Nasional akan menggunakan pelbagai politik kebencian terhadap UMNO kerana mereka tahu mereka ini hanya menggunakan sentimen untuk mengelirukan orang terhadap parti UMNO. Ini kebimbangan dari sisi Presiden. Jadi sebab itu katanya semakin dilewatkan, sebenarnya semakin kurang memberikan kelebihan kepada UMNO. Jadi Bapak Perdana Menteri kena fikir soalan itu. Tak perlu nak tanya kita boleh menang tak menang. Keadaan ekonomi pun semakin kurang menentu. Dan akhirnya menurut Presiden UMNO, Datuk Seri Zahid Hamidi, dia mengatakan UMNO akan disalahkan. Kerana Perdana Menteri hari ini datangnya daripada UMNO sebagai naib Presiden UMNO. Dan ini tak termasuk pula usaha untuk membuatkan demonstrasi pembangkang macam isu kapal LCS. Dan mereka lupa bagaimana kebejahatan, kegagalan Pakatan Harapan 22 bulan, kegagalan Perikatan Nasional. Mereka cuba menutup dengan menganjurkan pelbagai isu. Ini yang dibimbangkan oleh Presiden UMNO. Jadi katanya beliau berharap semoga usaha melengahkan PRU ke-15 tidak berlaku. Walaupun hakikatnya kini kita mula sedikit terlewat untuk mengadakan PRU ke-15. Sebagai Presiden Parti, dia kata walaupun kita mengakui hakikat, kita agak sedikit terlewat. Tapi tak lewat lagi. Elok diadakan tahun ini. Jangan biarkan, ini peringatan Presiden UMNO, jangan biarkan sentimen rindukan Barisan Nasional kembali memerintah, mentadbir Putrajaya menjadi pudar kerana dilengah-lengahkan tarikh PRU. Jangan juga apabila pembangkang semakin bersatu menentang kita, baru kita hendak mengadakan PRU. Itu kenyataan dari Presiden UMNO. Jadi saya harap Datuk Seri Muhammad Perdana Menteri dapat menghayati kenyataan yang dinyatakan oleh Datuk Seri Zahid Hamidi. Bagi saya bukan nak puji melambung, tapi itu keikhlasan. Beliau memberi pandangan, janganlah kerinduan, sentimen rakyat nak menanti untuk UMNO mentadbir kembali Putrajaya itu, akhirnya sentimen itu berkurangan, baru nak buat pilihan raya. Ataupun parti pembangkang semakin kuat, mereka membentuk lagi, semakin gigih dan timbul lagi macam-macam isu. Adakan sesegera mungkin. Itu pandangan beliau. Saudara, saya agak terik hati juga bila dalam konvensyen hari ini Tok Mat, Datuk yang berhormat Datuk Seri Utama Muhammad Yasar selaku Timbalan Presiden, beliau menyatakan bahawa memang ada banyak parti yang sekarang ni menanti keputusan Barisan Nasional sama ada nak menerima ataupun tidak mereka sebagai kerabat Barisan Nasional. Itu kata Tok Mat tadi. Jadi kata bagaimanapun semua itu akan ditentukan dalam mesyuarat Majlis Tertinggi Barisan Nasional besok. Jadi kita kena tunggulah saudara. Dia bila orang tanya berapa partinya, parti mana, dia tak mau mendedahkan. Jadi semua sudah tahu. Yang paling mengutara, yang banyak sangat bercakap sekarang ni nak menyertai Barisan Nasional adalah Parti Bangsa Malaysia yang dipimpin oleh Zuraidah
Zuraidah Kamarudin. Tapi banyak lagi parti saudara yang ternanti. Maka Sakti pun belum lagi diterima sebagai anggota. Mereka cuma dijadikan sebagai friend of Barisan Nasional. Maka Sakti, Parti Cita Malaysia, ternanti-nanti. Adalah 5-6 parti yang lain lagi. Jadi kita tunggulah malam besok apakah keputusan Majlis Tertinggi. Malahan ada pula pandangan daripada pimpinan PAS, kalau boleh wujudkanlah kerusi Muafakat Nasional. Masih lagi nak bercakap soal Muafakat Nasional. Dah lunyai kamu balon UMNO, masih lagi nak menyantuni bersama UMNO. Saya pun tak fahamlah dengan lebay-lebay ni. Saya tahu kenyataan daripada setiausaha politik kepada timbalan Presiden PAS, Datuk Tuan Ibrahim, Dr. Zaudi. Dia kata bahawa kalau tidak ada Muafakat Nasional, sekurang-kurangnya 27 kerusi parlimen itu boleh hilang. Akan ditawan oleh Pakatan Harapan. Saya tak tahu dia nak refer Pakatan Harapan itu siapa. Bagi saya, 3 parti je, iaitu Parti Amanah, Parti Keadilan dan Parti DAP. Bukan Pakatan Harapan yang dulu. Jadi saya tak tahu ke arah mana yang nak tujukan. Bila dia mengatakan begitu, bagaimana dengan Parti PBM? Sedangkan PAS masih lagi dalam kerabat Perikatan Nasional. Ini persoalannya. Bila cakap belum begitu, nak kamu Muafakat Nasional, nak menang. Apakah nak menempik atau nak menenggik? Jadi bagi saya tidak relevan lah. Walaupun Tok Mat dengan baik hati dia kata dia menyantuni pandangan itu baik, dia kata. Tapi dia tak boleh nak komen lah. Ini keputusan rasmi, bukan boleh dibuat oleh seorang saudara. Memang kita sedar. Saya dah bercakap, dah berbuih. Tak payah nak diulang-ulang lagi. Saya katakan seandainya Muafakat Nasional antara UMNO dengan PAS sahaja, kita masuk ke gelanggang 30 kursi. Sekurang-kurangnya 130 kursi boleh ditawan oleh Muafakat Nasional. Tapi itulah berderai. Tak perlu nak dikenang lagi. Untuk apa dikenang orang yang tak sudi? Jangan salahkan kita. Tapi masalah sekarang ni mereka menyalahkan UMNO. Itu yang kadang-kadang naik angin juga saya. Dan mereka lupa tindakan mereka itu menggamit, mengguris hati dan perasaan warga UMNO. Itu mereka tak fikir. Bila nak datang pilihan raya, mula berebut-rebut. Mesti ada balik ni. Jadi apakah lebay-lebay ni memikirkan soal nak menang saja. Saudara Alias, dia kata PAS fly kite lah, dia kata. Saudara Badrul Hisham, saya tak mau sebut mereka sebagai pengkhianat, saudara Badrul. Biarlah mereka dengan cara mereka. Dan sekarang ni mereka baru menyedari bahawa kebergantungan mereka dengan Pakatan dalam Perikatan Nasional, bahawa sebenarnya mereka dipergunakan oleh PBM. Semalam saya dah bahaskan, semalam saya dah katakan bahawa apa artinya kalau menang 3-4 kursi PBM tapi negeri tidak dapat dijaga. Apa artinya? Kita hendak negeri kita takbir dan juga peringkat Putrajaya pun kita takbir. Barulah selari. Macam sekarang, Melaka ditakbir oleh Barisan Nasional, Johor ditakbir oleh Barisan Nasional, dan Perdana Menteri datang daripada UMNO. Hanya sekadar jawatan Perdana Menteri dan beberapa kerat menteri daripada UMNO yang boleh memudahkan urusan. Tapi urusan yang lain tak masih terkendala. Kerana yang melibatkan parti daripada PBF tentulah mereka tak bersetuju. Apa sahaja yang dicadangkan oleh kerajaan negeri Melaka ataupun negeri Johor maupun negeri Perak yang hari ini ditakbir oleh UMNO Barisan Nasional, kalau dilihat menguntungkan UMNO Barisan Nasional, tentulah mereka tak bersetuju untuk dilaksanakan. Itu masalahnya, saudara. Begitu juga sekarang ni. Apa yang berlaku di Selangor, kebejatan, masalah banjir dan sebagainya tak dapat ditangani kerana perselisihan antara kerajaan negeri dengan kerajaan persekutuan. Ini yang perlu dihayati oleh warga. Sebab itu sekarang ni kita masuk ke gelanggang. Dalam PRU 15 ini, kita mahu disegerakan supaya kita nak mewujudkan kestabilan politik agar lestari kepentingan rakyat itu benar-benar ditangani. Bukan cerita kapal. Soal rakyat nak makan ni. Jangan kita membuat kekeliruan. Wujudkan tentang retorika politik. Orang ni tak betul. Saudara, saya terbaca dalam satu kenyataan. Kalau menyalahkan orang sahaja, saudara, apakah mereka mampu untuk mentadbir? Selalunya pengkritik kadang-kadang tidak mampu jadi pengurus. Dia kritik aja lah. Macam latar belakang Rafizi. Dia ajalah sebagai auditor. Dia memang tak betul. Dia cari salah orang. Cuba bagi dia mentadbir. Bolehkah dia mentadbir dengan baik? Ini masalahnya, saudara. Fikir. Kita kena fikir dengan jelas. Jangan ikut hati. Jangan ikut perasaan.
Sebab petang tadi, contoh ya, petang tadi saya berbual dengan seorang teman dari Kelantan. Dia menghubungi saya waktu saya rasa nak terlap. Terima kasihlah kerana menghubungi saya, sebab dia kata dia nak mendapat penjelasan. Saya kata saya dah bagi penjelasan. Dia kata tak puas hati, nak dengar penjelasan lagi. Dia kata pertama sekali, apakah PRU tahun ini? Saya kata naratifnya tentulah pilihan raya ini akan dilakukan selepas Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong menandatangani pindaan perlembagaan undang-undang anti lompat. Itu boleh dilakukan sebab itu juga yang dituntut oleh Parti PAS, Parti Amanah, DAP dan juga Parti Keadilan. Dan Dewan Rakyat telah memutuskan, Dewan Negara telah memutuskan, sudah pun menjadi sebahagian daripada undang-undang. Sebagai seorang undang-undang perlembagaan. Dan benda ini hanya dapat terlaksana selepas Duli Yang Maha-Mulia Tuan Agong menandatangani persetujuan selesai. Itu isu lompat parti. Jadi dia kata, bagaimana dengan bajet? Pula dia tanya dengan saya. Saya kata, bajet tidak akan dibentangkan sebelum pilihan raya umum. Dia kata, kenapa? Saya kata, amat mustahil. Sebab Perdana Menteri sekarang ni orang UMNO. Menteri Kewangan dah pun mengisytiharkan dia sebagai orang UMNO, Tengku Zafrul. Jadi kalau nak dibentangkan dalam kabinet, kalau parti yang ada dalam kabinet hari ini ada 3 parti. Parti PBM, Parti PAS dan UMNO. Kalau pimpinan mereka, menteri-menteri mereka melihat bajet ini menguntungkan, boleh dijadikan sebagai asas untuk dijaja sepanjang musim pilihan raya, mesti mereka tak setuju. Gila apalah mereka nak setuju kalau benda itu kebaikan untuk UMNO. Sedangkan PBM musuh UMNO, PAS tidak lagi bersama dengan UMNO. Takkan dua parti ini akan bersedia mengizinkan anggota kabinetnya meluluskan untuk dijadikan bajet? Itu baru dalam kabinet saudara. Kemudian katalah bersetuju buat macam mana pun atas kelicikan Datuk Seri Ismail Sabri, Tengku Zafrul, akhirnya katalah kabinet bersetuju bawa ke Dewan Rakyat untuk diluluskan jadikan bajet. Gila apa DAP nak luluskan? Takkan Keadilan nak luluskan? Tidak mungkin Parti Amanah nak luluskan, ataupun parti-parti yang lain yang nak bersetuju kalau mereka melihat bajet ini kelebihannya pada UMNO. Sebab itu saya kata saya tak nampak relatifnya bahawa bajet akan dibentangkan sebelum pilihan raya umum. Jadi buat pilihan raya umum baru bajet. Yang paling penting sekali, katalah bajet tu, katalah bahawa benda ini bersetuju, dibentangkan juga, okey, sebelum pilihan raya. No, masalah sekarang ni siapa nak laksanakan? Seandainya bajet itu, selalunya bajet mesti diluluskan. Kerana ini menyangkut soal gaji, soal kakitan kerajaan, perbelanjaan kerajaan dan sebagainya. Seandainya bajet itu diluluskan dan parti lain yang akan memerintah, apakah mereka akan bersetuju untuk melaksanakan? Ini bukan kami yang buat, kubur dia orang lah laksanakan. Akhirnya apa nak jadi pada negara? Sebab itu saya kata, tak ada. Jangan dipikir soal bajet sebelum pilihan raya. Rasa tak? Sebab ada pula soalan lagi. Saya ketawa juga petang tadi sebelum maghrib. Yalah, saya harus menyantuni teman-teman yang menghubungi saya, nak bertanya. Saya harus menjawab, memberi penjelasan. Sebab saya dah katakan bahawa ruangan saya ini ruangan informasi. Untuk kita membicarakan, saya bercakap soal fakta. Saya tak boleh nak cekup sana, cekup sini. Kemudian ada mengatakan, saudara, bagaimana dengan kedudukan Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Apakah beliau akan kekal sebagai Perdana Menteri seandainya UMNO Barisan Nasional mampu untuk mengambil alih secara dominan parti sebagai dominan pentadbiran di Putrajaya? Saya beri alasan 3 perkara dulu. Pertama sekali saya kata jangan mendahului kuasa Duli Yang Maha-Mulia yang di-Pertuan Agong. Itu tak betul. Kerana siapa sahaja yang akan dilantik oleh Agong yang pada fikiran baginda boleh mendapat sokongan di kalangan ahli Dewan Rakyat. Itu fakta dulu. Jadi soalnya kata sekarang ni, kita kata Datuk Ismail Sabri jadi Perdana Menteri. Kalau Agong tak setuju macam mana? Ini jangan kita war-warkan. Sebab itu saya tak setuju dengan poster boy dan sebagainya. Yang kedua, apakah benar-benar kita dapat menubuhkan kerajaan? Bagaimana kalau kerajaan tak boleh ditubuhkan? Terpaksa pula ada kerajaan campuran.
Bersetujukah mereka menerima Datuk Ismail Sabri sebagai Perdana Menteri? Ini kena ingat, tak boleh kita jaja akhirnya jadi lain. Persoalan ini hanya dapat dijawab apabila pilihan raya, usai pilihan raya. Jadi sebab itu saya katakan, korang keliling ke Lalang, Datuk Ismail Sabri pula menasihati beliau kalau boleh lewatkan lagi pilihan raya ni. Kerana mereka juga tidak yakin bahawa UMNO Barisan Nasional akan dapat menubuhkan kerajaan. Dengan alasan, kalaulah parti UMNO Barisan Nasional ini menang besar katanya, yang akan menghadap Duli Yang Maha Tuan Agong untuk menubuhkan kerajaan adalah Datuk Seri Zahid Hamidi. Sebab beliau presiden parti. The president of the winning party will seek Duli Yang Maha Tuan Agong untuk menubuhkan kerajaan. Itu dia punya tata Tuan Dinahnya. Bukan, okey sekarang ni Abang Muhammad Perdana Menteri Datuk Ismail Sabri. Menang besok, UMNO menang. Dia tak boleh pergi, tuanku parti nak tubuhkan kerajaan. Tak boleh. Sebab beliau lah naib presiden. By virtue, beliau seharusnya yang akan menubuhkan kerajaan Datuk Seri Zahid Hamidi. Memang, tetapi saya katakan, seandainya kita boleh tubuh kerajaan, Datuk Seri Zahid Hamidi pasti akan mencadangkan kepada ke bawah Duli Yang Maha Tuan Agong, Perdana Menteri ini Datuk Ismail Sabri lah yang dia nak risau sangat. Apa hal? Apakah beliau tidak yakin UMNO boleh menang? Apakah beliau tidak yakin UMNO boleh tubuh kerajaan? Itu faktanya yang membuatkan pilihan raya ini dilengah-lengahkan. Tapi nak tunggu sampai bila? Kita mempunyai lebih kurang dalam 7-8 bulan lagi, 9 bulan lagi. Apakah kita nak membiarkan negara masih lagi berada dalam limbo in politics? Suasana politik yang tidak menentu. Tidak ada kestabilan. Orang tak nak datang melabur. Macam-macam jadi. Rakyat porak-peranda. Masih lagi wujud politiking. Di saat rakyat semakin menderita. Ini masalah yang harus dipikirkan. Mana lebih penting? Cakap soal rakyat, memanglah sekarang ni apakah kamu nak tengok rakyat terus menderita? Kalau anda tidak mahu melihat rakyat menderita, diutamakan pilihan raya dulu. Supaya dapat dibentuk satu kerajaan yang dominan. Yang boleh mencaturkan arah tuju rakyat. Arah tuju rakyat dan negara, bagaimana kita nak menangani. Saya jangan lupa, tsunami ekonomi dunia sedang merapat. Kian hampir ombak itu. Dan kita masih lagi berdolak-dalik. Masih lagi, gitu, begini. Bubarkan parlimen. Memang bukan kuasa kita nak bubarkan parlimen. Jadi menghadaplah Tuan Agong. Itu argumen saya tadi. Soal, dia kata apakah Datuk Zahid benar-benar ikhlas. Dia dah jelaskan. Takkanlah dia nak jadi seorang pemimpin yang munafik. Cakap lain, pembohong. Mana boleh. Pemimpin tidak boleh berbohong. Kalau pemimpin itu terdiri daripada orang yang munafik, maka kamu tunggulah kehancuran pada negara itu. Ini, jangan kita langgar. Tak boleh pemimpin yang munafik nak memimpin ummah. Jadi, Datuk Zahid dia jelas. Dia kata dia nak menyelesaikan masalah dia yang dituduh macam-macam di mahkamah. Biarkanlah dia menyelesaikan masalah. Kerana beliau yakin bahawa dia tidak bersalah. Yang kita pula nak bagi tambah, tukuk tambah. Oh, kata bersalah, orang ni masuk penjara, orang ni masuk Serabulu. Apa hal? What's wrong with you guys? Oh, bahasa putih sikit saya. Bagi saya mengharapkan supaya kita berlapang dada. Kita benar-benar menyantuni setiap masalah itu. Jangan kita campur sana, campur sini. Cerita bila pilihan raya. Lepas cerita pasal pilihan raya, siapa pula jadi Perdana Menteri? Jauh mana kita mampu untuk menang pilihan raya? Saya dah bercakap, berkali-kali saya dah kata. Naik berbuih dah orang kata, sukar untuk kita menubuhkan kerajaan secara solo. Secara dominan. Seandainya akar umbi masih lagi dibuai dengan perasaan, kita menang besar. Dan dia kata macam mana boleh ke Datuk Seri Ismail Sabri terus jadi Perdana Menteri? Saya kata Pak Jokowi pun beliau bukan presiden parti. Presiden parti di Indonesia yang mentadbir yang menjadi dominannya adalah Dewi Sukarno Puteri. Dia bukan Pak Jokowi, begitu juga di India. Dan sekarang ini dunia hari ini sudah mengalami perubahan polar politik.
Cuma masalah sekarang ni, saya lihat. Saya cakap terus terang lah. Orang keliling kelalang yang menasihati Yang Amat Perdana Menteri, mereka tidak jujur pada rakyat. Mereka lebih suka membiarkan rakyat terendam, duduk dalam kehidupan yang sukar, demi mereka nak terus kekal berkuasa. Sedangkan kuasa tak lama mana pun. Kuasa itu akan iris, kuasa itu akan irut, kuasa itu akan hilang daripada mereka saat pilihan raya diadakan. Ini ketakutan mereka. Dan saya cakap terus terang, mereka sebenarnya takut kerana seandainya parti lain yang memerintah, maka akan dikorek. Maka mereka juga akan menjadi kluster mahkamah. Macam mana saya katakan semalam. Jangan lupa soal itu. Ini gambaran yang saya lihat. Jadi saudara, kadang-kadang dia orang lagi bercakap ikut apa ni? Apakah mereka ikut logikanya? Saya yakin UMNO boleh menang. Sebagaimana macam semalam. Laporan saya terima dari Terengganu, 700 bekas ahli bersatu dan PAS telah pun menyerahkan borang pada Datuk Muhammad Said di Terengganu. Saya melihat bahawa Terengganu ada ruang untuk negeri Terengganu itu kembali pada UMNO Barisan Nasional. Dan sewajarnya lah pimpinan di Putrajaya itu dipimpin oleh UMNO Barisan Nasional, supaya dapat selari demi lestari kebahagiaan rakyat. Itu yang penting. Sebab itu sekarang ni saudara, saya tengoklah kadang-kadang lebay-lebay ni pun saya tak faham. Bila ini Sanusi di Kedah. Bila dia mengatakan bahawa PAS boleh menang. Sekurang-kurangnya dia kata dapat menang 22 kursi Dewan Undangan Negeri Kedah. Saya geleng kepala. Pilihan raya lepas pun kamu cuma dapat 15 kursi. Yang ada pun nak mengelonsor. Dalam pilihan raya dulu, PAS cuma dapat 15 kursi saudara. Tapi dia kata paling kurang boleh dapat 22. Kalau UMNO nak ikut kita, mari kita berkongsi. Banyak cantik. Dia kata kalau nak berkawan, dia kata kita boleh. Kalau nak menumpang pun boleh. UMNO bukan parti penumpang. Memang UMNO berkadar menjadi parti tempelan untuk mewujudkan agar Perdana Menteri datang daripada UMNO untuk lestari kebahagiaan rakyat, bukan nak menempik demi kuasa. Saudara, PAS dapat 15 kursi di Negeri Kedah ada 36. Tak sampai setengah pun PAS ada sekarang ni. Jangan duk kata boleh menang 22. Pakatan Harap dulu memang kita sedar UMNO cuma dapat 2 kursi je. Ini memang kita sedar. Sebab itu saya katakan warga UMNO di Kedah harus bergerak, berusaha. Sebab itu saya dah katakan dapatan saya. Warga Kedah nak tengok calon yang macam mana. Kalau setakat calon yang ada sekarang ni, memang susah lah jawabnya. Mereka mau melihat muka-muka baru. Seandainya muka-muka baru, wajah-wajah yang lebih segar diturunkan bertanding, maka tentulah mereka akan kembali pada UMNO Barisan Nasional di Negeri Kedah. Kerana Pakatan Harapan ada 13 kursi. 13 ini insya-Allah huyup. Saya dah bercakap, saya dah berjumpa dengan teman-teman, bukan hanya di kalangan warga UMNO, malahan daripada warga PAS sendiri pun mereka geleng kepala. Dia kata akan datang ni PAS ni banyak hilang kursi ni. Tak kena gaya PAS tertunggin. Ayat orang Kedah, tak kena gaya PAS tertunggin di Kedah ni. Dan Parti Amanah ada 4 kursi. DAP ada 2 kursi. Dan juga Parti Pejuang, itu pimpinan Dr. Mahathir juga ada 2 kursi. Itu lakaran yang ada sekarang. Dan saya melihat Pejuang punya parti hilang deposit. Saudara, PBM juga minta maaf. Amanah mungkin dapat lagi mengekalkan 2 kursi. Tapi PKR untuk di Kedah saya rasa sukar saat ini. Walaupun berjiran dengan Pulau Pinang. Saudara pesan. Percaya, tak percaya sudah. Sebab itu saya katakan kita mesti bersetuju untuk tidak bersetuju. Dah banyak kena ganggu ni. Saudara, kita cukup sampai di sini. Kita sambung lagi malam esok. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum.